Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-kubur wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum ajma'in. Shawlillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها بحق العظمة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امسينا على الفطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudhiluhum zilan zalila. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Kampung Parit Kasih serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, dan yang dihormati mungkin ada ketua kampung, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapare-kapeh waras iso nyauri ki waraslah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang,
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan semoga nikmat Allah Ta'ala yang tidak terhitung itu, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh, semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, sakit-baki umur yang ada ini yang kita sedang laluinya, dan sekiranya kita mati nanti, banyakkanlah kita berdoa, berharap penuh, semoga dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini bukanlah saya nak mengajar tuan-tuan, jauh sekali. Nak berceramah lagilah jauh sekali. Cuma pada malam ini saya ingin mengingatlah di antara satu sama lain. Terutamanya nak mengingatkan telinga yang paling hampir dengan mulut saya, yakni saya sendirilah, ya. Yang begitu banyak kelemahannya dan kejahilannya tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan mengingat ini memberi manfaat bagi orang-orang mukmin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini saya ingin sama-sama mengulang kaji, iaitu berkenaan adakah salah kita beramal untuk mengejar fadilat, ya? Adakah salah kita beramal untuk mengejar fadilat, tuan-tuan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, kata Imam Nawawi, ada beberapa bahagian orang yang beramal. Ada orang yang beramal soleh ataupun melakukan amal ibadah kerana takut kepada Allah. Itu adalah makam hamba. Ya, macam tuan-tuan ada yang tadi solat pada maghrib, berzikir, berdoa, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, kemudian duduk pula dalam majlis ilmu, ya. Tuan-tuan lakukan ini, ada yang melakukan amal-amalan tersebut adalah kerana takut kepada Allah, itu adalah makam seorang hamba. Ada pula orang yang beramal ibadah, tuan-tuan, dia beramal ibadah mengejar fadilah. Ini adalah makam seorang saudagar. Saudagar ni biasa orang niaga biasanya jalur untung ke jalur rugi? Ya, jalur untung. Lagi-lagi kalau kita tengok gendang, ini gendang lah budaya bangsa masing-masing. Kalau yang untung aja biasa bangsa Cina. Cuba lagu dia dengar. Untung aja. Kalau India pula bunyinya ada untung juga, tapi kadang-kadang untung, kadang-kadang untung, kadang-kadang untung. Itu kalau India. Ini Melayu kebetulan kalau main kompang biasanya bunyinya tak untung, kan tak untung aja. Tak untung, rugi, tak untung, rugi, kedebok terus. Tapi jangan pula nanti lepas main kompang diubah pula lagu, tak payah. Itu sebagai gurauan aja lah, tuan-tuan, ya. Jadi ada orang yang beramal ibadah ni dia mengejar fadilat. Ya, nanti ini yang saya nak bahaskan pada malam ini. Yang ketiganya, ada orang yang beramal ibadah, melakukan amal soleh kerana ia adalah perintah Allah. Itu adalah makam orang yang berilmu. Ada orang yang melakukan amal soleh, melakukan ibadah kerana dia yakin setiap amal soleh yang dilakukan ini sentiasa dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala melihat apa yang dia buat. Itu adalah makam ihsan. Tapi makam yang paling tinggi, tuan-tuan, kedudukan amal soleh yang paling tinggi, dia melakukan amal ibadah, tuan-tuan, kerana apa? Kerana bersyukur kepada Allah. Itu adalah makam orang yang ikhlas. Tidak lain tidak bukan yang kita nak ambil kuduah, contoh yang terbaik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Gilirannya di rumah Sayyidatina Aisyah. Ketika itu Rasulullah dilihatnya solat, mendirikan solat, terutamanya solat sunat qiyamul lail, sampai sikile bengkak. Sampai sikile bengkak kerana terlalu lama berdiri mendirikan solat. Saya kalau bengkak bukan kerana mendirikan solat, kerana gaut, tuan-tuan.
Hari ini alhamdulillah lah sihat. Dah beberapa bulan ni hampir setahun alhamdulillah sihat. Syukur pada Allah. Ya, kita mungkin saya bengkak kerana gout, ke terpelecok ke apa ke. Tapi Rasulullah sampai kakinya bekak kerana banyak lamanya mendirikan solat. Lalu Sayyidatina Aisyah dalam hadis sebut, pengajaran hadis sebut, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapakah kamu beramal ibadah sampai koyong ini?" Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Kok sampai sikili bengkak, sedangkan sekiranya ada dosa yang lalu ataupun yang terkemudian, nascaya telah diampunkan oleh Allah. Dan Rasulullah pun dah dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Kok susah payah sampai solat sekali bengkak ni kenapa? Kita ni ada jaminan masuk surga tuan-tuan? Tak ada. Bengkak tak kini sampai mendirikan solat? Tuan-tuan bengkak lah mungkin. Saya tak tuan-tuan. Sepatutnya kita lagi bengkak. Rasulullah jawab apa? "Wahai Aisyah, wahai Humairah, adakah salah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Sebab itu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, ada satu doa yang Tuan Imam selalu baca. Jangan kita abaikan doa ini, walaupun ringkas, tapi dia sungguh bermakna doa ini. Sebab itu perkataan-perkataan Nabi, doa-doa Nabi ni ada yang termasuk dalam jawami'ul kawamin. Walaupun pendek, tapi maknanya yang begitu mendalam, begitu meluas. Satu masa Rasulullah sembahyang dengan Muaz bin Jabal. Rasulullah pegang Muaz, "Wahai Muaz, aku sayang kamu kerana Allah." Itu sunnah Nabi. Kalau kita jumpa kawan, saya sayang kamu kerana Allah. Kita jawab, "Semoga Allah menyayangi kamu kerana kamu menyayangi aku kerana Allah." Lalu Rasulullah kata apa? "Wahai Muaz, setiap kali kamu selepas solat, bacalah doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku supaya sentiasa zikrullah, ingat kepada Allah, dan sentiasa bersyukur kepada Allah, dan sentiasa memperbaiki amal ibadah kita kerana Allah. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Adakah salah kita beramal mengejar fadilat? Salah tak salah, kita ambil contoh daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu saya ambil satu contoh sahabat Nabi yang bernama, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu Ibnu Mubarak. Minta maaf, Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Namanya, gelarannya Ibnu Umar. Ibnu Umar ni tuan-tuan, dia nak mengamalkan sunnah Rasulullah luar biasa. Sunnah yang wajib sudah barang tentu dia tak tinggal. Sunnah yang hukumnya sunat, sunat ni apa hukumnya? Maknanya, balasannya, dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Kita biasa jawab, tak apa. Itu tak apa yang tak buat aja. Kalau rugi, rugi ya. Ibnu Umar ni tuan-tuan, sunnah yang wajib sudah barang tentu. Kalau solat berjemaah, ya sudah barang tentu. Sunnah yang hukumnya sunat, serengan-rengannya pun dia mengamalkannya. Sehingga kan Ibnu Umar diceritakan kalau berjalan, dia kilingan, oh iki mbiyen Rasulullah melakukan ni loh. Rasulullah melakukan ni, dia nunduk kepala. Dia pun ikut tunduk kepala. Mbiyen Rasulullah melewati kene, jalan kene loh. Dia buat U-turn, tapi orang yang mau jawab lah. Rasulullah lalu sini dia belok, patah balik. Dia pun patah balik. Sedangkan dia patah balik tu pun tak ada keperluan. Kerana dia teringat Rasulullah lalu jalan ni, dia buat patah balik, dia pun patah balik. Sampai macam tu tuan-tuan Ibnu Umar ni. Jadi satu masa tuan-tuan, Ibnu Umar ni dia terdengar kelebihan orang yang mengiringi jenazah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Rawahul Bukhari 45, hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala mattaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu
hatta yusalla 'alaiha wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi kiratain kullu kiratin mislu uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi kirat. Satu masa Ibnu Umar ni dia terdengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah, nek wong Jawa ngomong gon ku kono, wong parek usuk parek nombor 5, tapi saiki aku manggon ning parek gantung Lubuk Semerah. Wudu parek gantung Rengit. Wudu parek gantung parek Sulung. Wudu parek gantung parek Ponorogo. Kita tak sebut kabeh parek gantung ya tekan 12 orang entek-entek. Parek gantung ni banyak popular tuan-tuan. Masuk bakul angkat sendiri jadilah. Nek wong Jawa ngomong mengiringi jenazah ki lunga nglayat. Kene padha ora ya? Lunga nglayat. Barang siapa sing lunga nglayat mengiringi jenazah kerana iman, kerana mengharapkan keredaan Allah, dia mensolatkan jenazah tersebut, kemudian ngeterke sampai tanah perkuburan, gek balik untuk ganjaran pahala seberat ataupun sebesar 2 kirat. 2 kirat itu 1 kirat bersamaan seberatnya ataupun sebesarnya gunung Uhud pahalanya. Tuan-tuan pernah nampak gunung Uhud? Yang pergi haji umrah mungkin nampaklah gunung Uhud itu macam mana besarnya. Tapi barang siapa yang mengiringi jenazah kerana iman mengharapkan keredaan Allah, sampai solat, lebar solat balik. Saya cakap jauh ni faham tak ni? Faham ya? Tak faham tanya kawan sebelah ya. Ya translate, saya translate. Sampai solat jenazah, kok mungkin wong umahi wis pesan ko lebar sembahyang jenazah ojo tekan kubur yo. Aku harus ngok klinik cek darah tinggi. Orang tekan tanah kuburan, lebar solat jenazah balik. Atau mengetir ke anak sekolah, ada keperluan. Walaupun sampai solat jenazah, tuan-tuan, dapat pahala 1 kirat sebesar gunung Uhud 1. Tapi nek tekan tanah perkuburan dapat 2 kirat. Tapi syarat perginya kerana mengharapkan keredaan Allah. Jangan perginya kerana nak disebut-sebut akan supaya dipuji-puji. Kowe kok rajin tenan kok. Ono wong ninggal ning paret Turiman yo ono. Ning sebelah sekolah agama Sri Mulek kono yo ono. Ning paret kasar paret apa cepak karo sekolah Sri Pandan yo kowe yo ono. Biyen ono wong ninggal ning paret Bingan pun kowe pun ono. Ono wong ninggal paret nombor 5 yo kowe pun ono. Rajin tenan aku iki. Oh, deloklah kaki. Saya ni memang rajin. Bukan saya lah, memang keturunan saya memang rajin-rajin bab-bab melayat ni. Jangan. Kalau niatnya nak menunjuk, tak dapat 2 kirat tuan-tuan. Dan yang dengar pula, jangan sangka buruk. Jangan bersangka buruk. Dipuji sikit, nunjuk-nunjuk. Jangan. Nanti kita terlibat sama. Biar kita think positif. English language. Think positif. Wah, ya Allah. Dia dah umur 84 kok rajin lagi lunga nglayat yo. Di rona rene kok ono sing ngaku umure 48 kok jarang lunga. Gek 84 bojone loro lho. Kok rajin ngono. Sing ngaku umure 48 bininya 1 kok ora pernah lunga nglayat. Biar think positif. Jangan sangka buruk. Dia nak nunjuk tu terpulang dia lah tuan-tuan. Jadi niat kena jaga ni. Nanti saya terangkan niat ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tapi barang siapa yang mengiringi jenazah, tapi dia duduk bawah pokok kelapa. Ini bukan orang sini ya. Orang Kutub Utara. Duduk bawah pokok bunga. Orang suruh solat jenazah, dia duduk bawah pokok bunga. Biasa Pak Imam kan beritahu sebelum nak solatkan.
Tuan-tuan, alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan sama-sama dalam menguruskan jenazah. Tak lama lagi jenazah nak dah siap di kapan, kejap lagi nak solatkan, dapatlah naik, semoga dapat sama-sama memberi penghormatan yang terakhir, pertolongan pada arwah untuk kita sama-sama solatkan jenazah. Ataupun sebut hutang-hutangnya, kalau ada hutang-hutang ada sebut. Yuk naik, minta maaf. Seluar kotor. Dah tahu kau pergi ngelayan. Kenapa? Sekolah setakat kotor kena tanah bukan najis. Takkan kena tembelek. Belum ambil wudu, paip tak ada. Paip tak ada, paip banyak. Ada ni memang air tak keluar. Saya ambil air tak ada. Baik dekat anu tu ada. Baik depan tu ada kolah. Ada anak tu, ada kolah Ustaz. Wah, alhamdulillah. Kalau tak saya pakai mineral, ada juga yang mineral. Habis kalau sampai bawah pokok dapat berapa kirat? Tuan-tuan, kita insya-Allah itu Allah Taala yang menentukan. Insya-Allah dapat pahala juga. Nak pergi juga, tapi tak samalah ganjarannya sampai tak sama orang yang apa tadi? Mendirikan solat jenazah. Solat jenazah ni kalau nak ikutkan lebih mudah daripada sembahyang biasa. Betul? Dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Sebab itu tuan-tuan, ada 4 perkara yang kita perlu wasiat pada waris-waris yang terdekat, yang bersama kita. Masa kita hidup ni lah, kita berwasiat setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya 4 perkara. Orang yang paling dekat dengan kita siapa? Tuan-tuan mungkin isteri, betul? Kalau isterinya ada dua kena wasiat. Kalau ada beras, waras, keras, bolehlah tambah insya-Allah. Beras, ekonomi kukuh. Waras, sehat. Kalau dah kaki gaul ni, fikir 2-3 kalilah. Keras, tak payah cerita dekat masjid. Itu kata guru saya lah tuan-tuan. Dalam kitab tak cakap macam tu. Kalau isinya dua terangkan. Kemudian kalau contohnya dia tuduh. Wong omah wis doa ninggal ke, cerai ke, ataupun perempuannya dah ibu IT. Ibu IT tu bukan ibu internet, ibu tunggal, single mother. Tu bahasa mudahnya. Dia duduk dengan siapa? Duduk dengan anaknya. Cakap dengan anaknya, pesan pada anaknya 4 perkara. Pertama, contohnya saya bagi contoh ya, pesan pada isteri. Ni kalau belum buat balik nanti cuba buat. Ayang, aku panggil ayang lah. Saya panggil rumah saya Fiza. Sebab namanya Fiza. Yang pertama lah. Yang pertama pula. Memang pertama lah Fiza. Fiza, abang ni nak wasiat sikit. Wah, tentu kalau dia dengar cakap wasiat ni, berdebar-debar dia. Kenapa abang aku buang tabiat ni? Buang tabiat ni tak pernah wasiat. Abang ni nak wasiat sikit. Abang nak bagi tahu, sekiranya besok ya kita minta panjang umur dalam keimanan. Manalah tahu abang pergi dulu. Pergi mana bang? Meninggal dunia lah, mati. Faham tak? Cakap baik-baik lah. Abang pesan, nangis biasa-biasa aja. Ayang jangan menangis sampai meratap-ratap. Abang, kenapa abang tinggal-tinggalkan gitu? Kata abang dulu nak hidup semati. Menjerit-jerit, meraung-raung. Sampai rambutnya diurai-uraikan. Jangan. Nangis yang biasa-biasa aja. Abang dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi. Bacakan Fatihah. Jangan pula takkan suami mati alhamdulillah. Takkan nak begitu. Biasa-biasa, jangan meratap-ratap. Kalau ayang semakin kuat meratap, lebih berat siksaan abang dalam kubur. Abang dah pesan ni. Besok kalau ayang buat juga meratap-ratap, abang dah lepas tau. Abang dah ajarkan ayang. Pernah? Pernah cakap macam tu tak dengan isteri? Pernah? Diam ni pernah lah. Pandai tuan-tuan, diam lah, pernah lah semua ni. Yang kedua wasiat apa? Yang kedua wasiat apa? Kalau abang pergi dulu, abang wasiat, kalau kita menantu anak yang pertama dulu, 10 balai, 10 kanopi. Bukan yang 14 kanopi yang kita jemputan 1000. Satu darab 20 ringgit. 20,000 ya kita belanja. Kerana nak grand, biar orang ramai datang. Tapi kalau abang meninggal besok,
abang ingatkan dengan ayang, kalau boleh yang sembahyangkan abang ni solat jenazah jangan kurang daripada 40. Kalau boleh 100. Kalau boleh lebih lagi bagus. Abang kenapa cakap macam ni? Kan mesti gitu kan. Seorang boleh tak? 2 orang boleh tak? Boleh. Tapi kalau 40, nanti tuan-tuan buka mustika hadis ni, yang mudah lah kalau kita banyak ni. Jilid yang kedua. Ada tak ni kat rumah? Ada. Dekat masjid je, dekat rumah beli kalau boleh. 1 tandan sawit aja. Sekarang lah, dulu, sekarang kena 2 tandan lah, yang besar 50 kilo. Dah tinggal nabur 60 lebih kan. Beli 1, harga dalam 20 lebih. Muka surat 360. Kalau 40 orang yang mensolatkan jenazah, lepas tu akidahnya akidah yang benar, tidak menyengutukan Allah, maka doanya dimakbulkan oleh Allah. Doanya biasa doa apa? Minta diampunkan dosa si mati. Dan mudah mendapat syafaat Allah. Kalau abang tahu, abang masih hidup memang jarang pergi ngelayat. Ayang suruhlah anak-anak kita tu pergi tapis-tapis ke. Anak-anak yatim sekolah agama ke, suruh datang sembahyangkan jenazah abang. Pesan. Dan abang pesan sekali, yang mengimamkan solat jenazah abang ni, kalau boleh anak kita. Tapi nak ajar anak kita supaya sembahyang, ajarkan dulu dengan anak kita. Biasanya anak yang boleh solatkan jenazah arwah bapa dan ibunya ni, biasanya anaknya yang memang kaki solat. InsyaAllah dia mudah nak menjadi imam jenazah untuk kita. Biasanya yang saya lihat tuan-tuan. Ya, kena latih. Yang ketiga, tuan-tuan hadirin hadirat, pesan kepada orang yang terdekat dengan kita, kalau abang mati besok, kebumikanlah tempat mana yang abang tinggal. Tapi yang munasabah, jangan tak munasabah. Dia duduk dekat kampung Parit Kasih Sayang. Nanti kalau abang meninggal, kuburkan abang dekat perkuburan Bakek. Suruh kubur dekat perkuburan Bakek. Duduk dekat Parit Kasih Sayang. Bakek dekat mana? Dekat Madinah sana. Itu tak payahlah sempurnakan dia punya wasiat. Mati dekat sini suruh kuburkan kat Bakek. Orang yang meninggal kat Madinah pun belum tentu dapat kat Bakek kan. Sebaiknya dia meninggal tu kuburkan di tempat mana yang dia meninggal. Kalau matinya dekat New Zealand, kuburkan dekat New Zealand. Itu yang sebaik-baiknya. Yang keempat, ini kadang-kadang kita jarang nak pesan. Yang keempat, sekiranya abang mati dulu, abang nak cakap ni, kebun yang 10 hektar belakang masjid Parit Kasih Sayang tu, abang dah namakan Alung. Kebun yang 10 hektar lagi dekat Kores, abang dah kasih nama Angah. Anak kita cuma 2 saja. Dan Ayang, isteri pertama abang kasih 10 hektar dekat Senggarang. Oleh kerana isteri kedua tak ada anak, abang dah namakan 10 hektar juga berada di Rengit. Ada 50 hektar lagi tanah yang abang tak sempat nak namakan. Nampak napas abang ni pun dah mula pendek. Contoh. Jadi abang pesan, harta pusaka yang ada ini jangan bergaduh, bagilah secara faraid. Dan jangan lupa, harta yang abang bagi pada kamu semua, gunakan pada perkara-perkara kebaikan. Infakkan pada jalan Allah. Jadi abang dapat sahamnya. Dan jangan lupa titipkan pahalanya untuk arwah abang besok. Besok tuan-tuan kalau boleh setiap pagi lah tuan-tuan, waktu terbaik ni waktu subuh kita bersedekah. Kalau pergi masjid tu, bawalah contohnya masa sawit 40 sen RM4, masa 1000 takkan RM4 juga, satu hari RM10 contohnya. Kita masukkan dalam tabung, titipkan pahalanya. Ya Allah ya Tuanku, ku titipkan pahala sedekah ini untuk arwah mak bapak aku. Arwah mak bapak dapat pahala, dan anak yang meniatkan tadi tu, mentitipkan itu pun dapat pahala juga. Dan jarang orang guna tuan-tuan. Di antara waktu yang mustajab doanya selepas bersedekah.
Selepas bersedekah, lagi-lagi waktu subuh kita masukkan duit semampunya lah, naik RM10, RM10. Ya Allah ya Tuhanku, temukanlah jodohku ya Allah. Saya tak ono jodoh. Macam adik Ali dah ada niat lain contohnya. Dia nak marah lah sebab di kawan saya nak sebut tuan-tuan ni, oh ustaz ni, contohnya. Ataupun masukkan RM10, ya Allah ya Tuhanku, mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit jiranku. Sebaik-baiknya sekali sedekah satu hajat. Nak banyak hajat pun boleh. Ini masukkan 50 sen. Mintanya daripada lepas waktu subuh sampai pukul waktu duha. Patut-patutlah. Kelenting. Mintanya sampai 20 hajat. Bukan tak boleh. Tapi ya patut-patut. Itu dulu saya lah tuan-tuan. Jadi 4 perkara. Sebab apa tuan-tuan? Apabila seseorang itu nak meninggal dunia, belum mati lagi, tengah nazak tuan-tuan, nak dicabut nyawanya, belum mati tuan-tuan, 5 perkara dah menanti kita. Tak kira lah kau kaya ke, miskin ke, berpangkat ke tidak ke, duduk bandar ke, luar bandar ke, semua dinanti tengah kita menghadapi sakaratul maut, tengah nazak ni. 5 perkara menanti. Pertama yang dinanti apa tuan-tuan? Harta kita. Dinanti oleh siapa? Waris-waris kita belum mati lagi tuan-tuan. Tengah nazak tarik. Itu masing-masing dah tuan-tuan. Waris dah tunggu. Bayangkan tuan-tuan kalau yang nunggu tu warisnya yang soleh ataupun solehah, alhamdulillah. Kita dah nazak tu, dia tak fikirkan harta, dibacakan surah Yasin dekat kita, bacakan surah Ar-Ra'du, dia ajarkan kita, talkinkan kita la ilaha illallah. Dibimbing. Itu waris yang soleh dan solehah. Tapi bayangkan kalau dalam masa hidup, tangi turu, soronge luhur balik, lebar luhur lunga meneh, soronge asar balik, lebar asar lunga meneh, soronge maghrib balik lunga kerja, sampai ninggal ke solat, sampai ninggal ke solat Jumat, sampai ninggal ke ora campur karo wong. Paham maksudnya? Sampai tak mengidahkan anaknya solat ke tidak, isinya solat ke tidak, isinya untuk aurah ataupun tidak, bodoh. Bodoh berarti. Yang penting aku golek harta yang banyak-banyak ben kepenak kabeh. Dan nak meninggal hartanya memang banyak. Nek Ponorogo banyak tu memang banyak betul lah tuan-tuan. Memang banyak betul. Tapi warisnya tak soleh dan solehah. Kita dah tarik minta ya Allah dijauhkanlah tuan-tuan. Saya mengingatkan diri saya. Kita dah anaknya kok cakap, ngah bila abah nak pergi ya? Semalam macam tu juga. Tak pergi-pergi. Tak sabar betul nak dapat kebun 10 hektar belakang masjid Parit Kasih. Boleh tukar kereta yang mantap sikit. Boleh nak tambah rumah lagi. Ya Allah, doa yang tak elok-elok. Tu kita kena hati-hati. Yang kedua, apa yang dinanti? Nyawa kita dinanti oleh malaikat maut. Yang ketiga, apa yang dinanti? Daging kita. Lagi-lagi saya ngawai lemu lagi. Jangan lemu lah, comel. Sedap sikit bahasa. Comel. Daging kita dinanti oleh siapa? Dinanti oleh tanah. Tulang kita dinanti oleh siapa? Daging kita dinanti oleh ulat. Tulang kita dinanti oleh tanah. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, amalan kita. Apabila kita dibawa jenazahnya ke kubur, 3 perkara mengiringi. Harta, keluarga, amal. Masuk kubur yang tinggal apa? Amal. Keluarga balik, walaupun dalam masa hidupnya isteri kata, I love you abang. Sayang sangat abang kan. Dah meninggal, dia nak masuk dalam kubur sama ke? Pergi kubur pun tak boleh, dah ihdat 4 bulan 10 hari. Anaknya nak masuk kubur sama ke? Tak nak. Kereta kita EX50, EX50 EX70, Mercedes, Mercedes azan. Mercedes masuk dalam kubur ke? Tak masuk. Bahkan tuan-tuan, apa namanya tu,
tika mengkuang tu, yang buat baca talqin tu duduk tu atau berdiri, itu pun dibawa balik. Yang tinggal amalan. Amalan kita pun dinanti oleh orang yang dizalimi. Kita azan dulu ya. Nanti kita sambung sikit. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sikit lagi ya. Tapi sampai mana tadi? Sampai kubur, 3 perkara menanti mengiring kita. Harta balik, keluarga pun balik. Harta jangan tika mengkuang pun balik. Motor kapcai kita pun dekat luar je, tak masuk dalam kubur. Betul? Yang tinggal amalan kita. Amalan kita tu pun dah dinanti oleh orang. Itu yang besok kata Rasulullah, ada umatku dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan muflis. Dalam keadaan apa? Muflis. Kalau dunia muflis ni disita lah hartanya, tak ada harta. Tapi bukan tak ada harta tuan-tuan, pahalanya habis. Pahalanya diambil orang. Diambil pengurusi sikit, contoh. Diambil isterinya sikit. Kenapa diambil isterinya? Kau kenapa dalam masa hidupnya tak menutup aurat? Pergi keluar rumah bertemu dengan bukan mahramnya. Pakai tudung tapi pakai baju t-shirt mentetet. Sekarang ni orang-orang ni kalau pakai tudung untuk aurat. Tak sempurna. Tak semestinya pakai tudung je dah sempurna. Pakai tudung tapi t-shirt mentetet. Mentetet tahu? Macam sarung nangka. Mentetet gitu. Bentuk badannya nampak, tenunannya jarang, menutup seluruh anggota badan melainkan muka dan kedua tapak tangan hingga pergelangan tidak mencakupi. Tak sempurna tutup auranya. Kenapa tak tutup aurah? Suami aku tak pernah tegur. Besok dituntut. Jiran pun minta pahala. Kenapa jiran minta pahala? Kita suka ngumpat jiran. Jiran saya tu kemproh betul. Tai dekat tai ayam dekat tempat duduk motor. Lepas tu dia bela ayam. Ayam terbah lepas kat rumah kita. Ngata yang bukan-bukan. Besok tuntut dengan pahala. Ataupun ada kaitannya dengan harta, metik kelapa sawit. Melawas pula sawitnya. Tengok tepi sepadan kebun orang ni, tuannya ni dekat Felda. Sawitnya tak dipetik 4 tandan, 1 pokok ni. Membazir. Dia curi sawit 4 tandan. Membazir kata dia, aku nolong petik ni daripada membazir. Innal mubazir kana ikhwanas sayatin. Membazir ni adalah kawan syaitan apa. Dia buat bukan petua sendiri. Dia petik sawit. Besok dekat akhirat bukan bayar dengan 4 tandan sawit. Bayar dengan apa? Pahala. Ini kita naik kereta, ada budak kecil tu, entah macam mana naik basikal, peleret sikit kena dinding kereta. Dia tampaknya budak tu. Pang! Besok bayar apa? Pahala tuan-tuan. Itu yang besok pahalanya habis. Tak cukup pahalanya jadi habis. Okey, habis cerita. Jadi tuan-tuan, Ibnu Umar ni dengar kelebihan orang menguruskan jenazah ni, kok okey bener ya pahalanya ya. Ngiringi jenazah sampai solat jenazah, nunggang motor, nunggang kereta sampai tanah perkuburan, ibaratnya kau yang mana lah. Kok balik untuk pahala kok gede banget, sampai 2 kirat, 2 gunung Uhud. Mengiringi jenazah sampai solat kok dapat pahalanya banyak, sampai 1 gunung Uhud. Dia nak pastikan tu kelebihan fadilat menguruskan jenazah tu, mengiring jenazah. Dia jumpa orang yang hampir dengan Rasulullah, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Sayyidatina Aisyah, aku arep takon sithik, kata Ibnu Umar. Benar apa ora Rasulullah masih hidupnya dia ada menyatakan orang yang mengiringi jenazah mengharapkan keredaan Allah, mensolatkannya sampai tanah perkuburan dapat 2 kirat. Nek takkan solat untuk 1 kirat. Kata Sayyidatina Aisyah, benar, memang saya mendengar Rasulullah menyatakan sedemikian rupa. Lalu kata Ibnu Umar, alangkah ruginya, kata dia. Alangkah ruginya selama ini aku membiarkan pahala menguruskan jenazah berlalu begitu saja. Jadi tak salah kalau kita beramal ibadah mengejar fadilah. Satu lagi satu contoh.
Ini bukan sahabat Nabi, tapi ulama salaf. Yaitu guru ni adalah guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim, dan dia guru juga kepada Imam Abu Daud. Bukan Wak Daud sebelah kampung, Imam Abu Daud. Guru ni siapa namanya? Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni tuan-tuan, dia nak mengejar fadilat solat fardu isyak berjemaah. Satu masa lebar maghrib, sembahyang maghrib dekat masjid, Syekh Ubaidillah ni telah diberitahu ada tetamu datang dekat rumah. Syekh Ubaidillah balik kerana nak menghormati tetamu. Kerana melayan tetamu ni fadilatnya begitu besar. Sebab itu tuan-tuan, kata alim ulama, rumah apa yang paling diberkati oleh Allah selepas masjid dan surau? Rumah apa? Rumah yang sering didatangi oleh tetamu. Jadi kita kena bimbang. Kalau tetamu dah lama tak datang rumah kita, jangan kita suka. Raya Haji yang lepas, alhamdulillah, yang adik-beradik abang semua tak balik. Selamat minyak kita yang 5 kilo yang harganya RM42, RM40. Kalau dia balik, sapan minyak kita 5 kilo tu. Contoh. Saudara ayang pun tak balik. Saudara ayang ni anaknya, ya Allah, macam boboi kuasa 5. Kalau datang rumah kan ada masuk dalam peti ais, masuk dalam kendil. Kan ada budak-budak macam tu, masuk mesin basuh. Saya tak kata anak orang lah, anak saya pun sama tuan-tuan. Masa kecil-kecil lagi yang kembar tu. Oh, masuk mesin basuh. Anak ustaz kok pengen ni koyo ni. Tadah je lah tuan-tuan. Balik cetol ngono. Mesin ni wong. Jadi kalau tetamu datang, jangan mengeluh. Kerana apa? One person yang datang. One person pula. Seorang tetamu yang datang ni, bawa 1000 rahmat, bawa 1000 berkat. Kalau satu band yang datang rumah kita, banyak tak? Banyak rahmat, banyak berkat. Sebab tu Syekh Ubaidillah, tetamu datang, dia balik, hormati. Ojon delik. Delik tu delik. Makin nyuruh. Sebab itu nak melayan tetamu yang terbaik ni, kita ambil dalam surah Az-Zariyat ayat 25 ke hingga 27, saya lupa lah. Nabi Ibrahim, contoh terbaik, di antara contoh terbaik melayan tetamu. Kalau tetamu datang, perkara yang paling utama kita nak buat, mainkan bulan Ramadan, cepat-cepat keluarkan air ataupun jamuan. Itu yang diajarkan dalam ayat tersebut, surah Az-Zariyat. Cepat-cepat keluarkan jamuan, setidak-tidaknya air. Macam masjid ni tuan-tuan, saya belum duduk, air dah tuang. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau fresh urin, lagi sedap tuan-tuan. Ini gurau aja tuan-tuan. Taklah kalau fresh urin, dia syukur lah apa yang ada. Gurau. Yang kedua, jangan tetamu datang sampai dah berbual, sampai bengang-bengang tekak, air tak keluar. Mentolok betul. Yang kedua, jangan ditarani. Tarani tahu? Jangan dipelawa. Melainkan kalau ditarani itu, contohnya dia datang biasa orang puasa sunat. Contohnya dia datang 10 Muharram. Itu tak apa. Minta maaf Tuan Haji, hari ini puasa ke tak ya? Puasa. Tak apa. Kita dah pamit dulu. Kalau boleh bungkuskan, itu lagi jempol. Tapi kalau hari biasa jangan ditarani. Nak minum? Weh sarapan? Tentulah dia cakap, jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Dalam hati susah benar. Kan? Jangan ditarani. Nombor 3. Nabi Ibrahim aja apa? Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, jangan diuar-uarkan jamuannya. Kan kalau orang Jawa, ni anaknya 5, kabeh kek wedok kabeh. Kaya aku anaknya 5, isteri pertama, lanang kabeh. Lanang kabeh Pandawa 5. Tapi nak anak wedok 5 wedok, manten siji gawe ke sak bilik. Ana 5 bilik, betul. Wedok digawa
Di ruangan dibawa suaminya. Omahe sak geden-gedene. Garek bapake karo make. Ngantenan lah ning omah. Datang tetamu, isinya dekat dapur sana. Bapaknya dekat depan layan tetamu, kawan satu maktab pergi haji dulu. Jadi nak malas pergi dapur dijerit aja. Makmu. Wah, dijerit daripada depan. Ono tetamu teko kilo sak matam biyen kita ngejoki haji. Jenenge kan Gondorowo, Gondorowo pula. Kan kaji jamingan ki sing teko. Ada nama jamingan nih? Ada. Tapi bukan jamingan sinilah. Dia teko ki, gaweke wedang melo ya. Gaweke wedang melo. Anu toke jemput-jemput sing ora entek mau. Jemput-jemput sing ora entek. Toke. Baik tak? Nak kira untung Ustaz. Nak keluarkan naik, keluarkan jemput-jemput. Daripada tak keluarkan? Memang betul. Tapi Nabi Ibrahim, tetamu datang, dia diam-diam masuk dalam rumah, dia keluar, bawa anak lembu yang gemuk, yang siap dipanggang. Bawa. Sebenarnya yang datang tu malaikat. Jadi jangan jerit-jerit. Ini cakap dengan Umar. Pesan. Lepas tu, nombor 3. Nombor 4. Kalau makanannya dah terhidang, persilakan makan. Bodoh. Wes dihidang ke pun nak persilakan makan, monco. Jangan. Ini dalam Quran aja. Persilakan makan. Yang kelima, ialah kadang-kadang kita ngidangkan tengah hari, ono ayam kari, ono sambal belacan, ono telur dadah, ono sayur gori campur tetel, yo ono sambal pecel iwak keli, yo ono apa meneh ki ketem masak cili api. Ini kita jemput kan 10:12. Tetamunya suka ayam kari gak ujung sana tuh. Dia sampai gini-gini tuh. Dah dia punya bajunya kena kuah. Jadi tuannya sebaiknya nak lauk kari ya? Tak apa duduk buat sini. Saya cedokkan. Macam itu. Itu di antara 5 adab lah tuan-tuan. Nak cerita ni panjang pula. Itu dah cerita lain tajuk cerita. Ada kelebihan menyambut tetamu. Betul tak? Mengejar fadilat juga. Jadi Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni ada tetamu datang, dia balik. Dia layan dengan cukup baik, sediakan air, mesra, wajah manis. Kita kalau tetamu datang ni tuan-tuan, tanda-tanda ahli surga dekat dunianya, mukanya muka yang manis. Bukan mencucung gitu. Jangan. Muka masam, tapi jangan pula nampak orang masam. Kuih ke alin rokok. Siapa saya ngomong, kuilah kon lunga kelas ora gelem. Usah kamal lah ngomong. Wong nek mukanya masam ahli neraka, jangan. Surga neraka tu bukan kerja kita yang tentukan, Allah. Yang saya terangkan ni mendorong jangan kita suka muka masam. Tandanya orang yang muka manis tu tanda ahli surga banyak senyum. Tapi jangan tabung lalu senyum. Jangan. Masukkanlah. Kenapa? Senyum sedekah. Lalu senyum aje lah. Jadi Syekh Ubaidillah ni layan tetamu cukup baik. Nek wong Jawa ngomong tetamunya kerasan. Kerasan tu kerasan. Tapi kalau tamu datang mukanya mencucung, tengok jam aja. Kita balik, betul tak? Jadi ceritakan tetamunya ni, dia balik agak lewat. Masuk Isyak 8.30. Berapa? 8.31. Ini dah nak pukul 9, tak tahu berhenti Ustaz ni. 8.31. Ibaratnya tetamu balik 8.40. Kalau kita tuan-tuan, tetamunya balik 8.40, agak-agak kita nak pergi masjid lagi ke? Kalau tuan-tuan pergilah agaknya. Kalau saya, besok payahlah. Memang ketinggal punya sembahyang dengan rumah air, betul. Tapi Syekh Ubaidillah tetamunya balik walaupun dah lewat waktu Isyak, dia tergesa-gesa pergi masjid. Kalau dia berjalan, dia melebarkan langkahnya. Dia berharap supaya dapat solat berjemaah Isyak di masjid. Tak dapat makmum muafiq, dapat makmum masbuk. Tapi apabila sampai masjid, lampu telah gelap, pintu telah rap.
dapat. Sedihlah Ubaidillah menitiskan air mata. Tuan-tuan kalau ketinggal solat berjamaah sedih tak? Sekali sadar pukul 4.30, alah ke 4.30 kok. Waktu subuh pukul berapa tu ke? 5.58. Alah turun meneh lah. Kalau 4.30 pukul 5, turun meneh engkau lah tangini pukul 6.30. Laki ni dia peluk ngono. Puh. Peluk apa? Peluk bantal guling. Jangan fikir macam-macam. Masuk TV. Sadar pukul 6.30. Agak-agak, ya Allah ya, sedih betul lah mengapa tertinggal solat pada subuh berjemaah. Ada macam tu? Wah, kalau ada memang, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya Ubaidillah sedih tuan-tuan. Dalam perjalanan balik rumah dia teringat hadis Nabi, salatul jamaah minas salati fadhi bisaba'ina wa isrina darajat. Dia teringat solat berjemaah lebih baik daripada solat seorang sendiri, 27 darjat. Dia balik rumah, dia ulang sembahyang fardu isyak tu sebanyak 27 kali. 27 darab 4. 27 equal anak tahu dah cakap lah, lupa dah bahasa Inggeris. 27 darab 4 sama dengan berapa rakaat? 108 rakaat. Tuan-tuan pernah sembahyang 108 rakaat? Mungkin tuan-tuan pernah lah. Kita sembahyang tarawih nak dapat 20 pun pilih. Malam 21 baris depan. Nak buat 20 witir 3. Malam 22 baris belakang. Buat berapa? 8 witir 3. Malam 23 depan lagi 20. Itu saya bukan tuan-tuan. Baru 20 pun mesti nyambat. Ini 108 rakaat. Kerana apa? Syekh Ubaidillah mengejar fadilat solat fardu isyak berjemaah. Jadi tak salah tuan-tuan kita mengejar fadilat ni tuan-tuan. Lagi-lagi orang awam macam kita ni. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Walau bagaimanapun kita masuk surga ni dengan apa tuan-tuan? Adakah kita masuk surga dengan amal soleh? Adakah kita masuk surga dengan pahala tuan-tuan? Jawapannya kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk surga dengan rahmat Allah?" Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu, yakni Rasulullah, adakah kamu juga masuk surga dengan rahmat Allah?" Lalu Rasulullah berkata apa? La yudhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana ila birahmatin minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang boleh memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Rawahu Muslim. Maksudnya Rasulullah masuk surga pun dengan rahmat Allah. Loh, nek mampu surga dengan rahmat Allah, kenapa kita kau golek pahala? Gawe apa? Ibaratnya kata alim ulama, pahala tu diibaratkan macam mata wang. Kalau dekat Malaysia kita makan ayam golek, ayam gunting, bayar dengan ringgit Malaysia. Dekat Woodland kat mana? Singapura Woodland apa? Woodland. Saya pernah tuan-tuan nak pergi kursus dekat Selat Tebrau tu, apa tu, dekat yang bebas cukai tu dulu. Setulang. Salah masuk lorong ke Singapura. Rupanya dah sampai sana nak patah balik, ingatkan boleh patah balik suka-suka. Kenapa kau pergi sini? Kursus salah jalan. Mana suratnya? Woi, banyak soal jawab pula. Ada muka berganas ke saya ni? Rupanya lepas tu saya memang jaga-jaga betul jangan salah lorong tuan-tuan. Dekat Singapura makan mi ke apa, bayar dengan duit Malaysia, laku tak? Dia bayar dengan $1. Tuan-tuan pergi Batam, Indonesia, bayar dengan rupiah. Tuan-tuan pergi Amerika, US dollar. Tuan-tuan pergi London, pound sterling.
Tuan-tuan pergi Mekah, dirham, rial. Rial dekat akhirat. Rial. Ringgit Malaysia. Jawapannya adalah pahala. Jawapannya adalah pahala, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Kedudukan amal kita ni tuan-tuan, kedudukan amal kita ni, kedudukan amal kita ni tuan-tuan ada 5. Saya ringkaskan aja. Pertama, ada amalannya sah dan diterima oleh Allah. Ini yang kita nak cari. Amalan kita sah dan diterima oleh Allah. Solat kita sah dan diterima oleh Allah. Betul? Itu yang kita cari. Yang kedua, kedudukan amal, solatnya tak sah, minta maaf, amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Contohnya saya ambil ibadah solat contohnya. Solatnya tak sah. Agak-agak diterima oleh Allah ke tidak? Contohnya tuan-tuan, malam tadi hujan lebat. Pukul berapa Ahmad? Pukul 3 mengi hujan lebat. Aku lepas ngawi projek. Aku tangi, projek tu janganlah tanya apa. Aku tangi sembahyang tahajud 8 rakaat. Sembahyang tahajud 8 rakaat. Sejuk-sejuk tuan-tuan, lepas ngawi projek 8 rakaat sembahyang. Tapi kurang-kurang jika uduk. Kalau dia ambil wuduk pun sah tak sembahyang dia? Ya tak sah, orang mandi wajib. Projek tu bersetubuh maksudnya, bukan projek buat bangunan. Kalau bersetubuh, ambil wuduk, ia tak terangkat. Sebab tu dalam bab mandi wajib ni, ada yang sunnah, ada yang mandi wajib dengan wuduk lah. Wajib dengan wuduk ni, ada yang ikut sunnah Rasulullah, ada yang hukumnya sunnah sendiri, ada yang hukumnya memadai dari segi fiqh. Contoh, sebab-sebab mewajibkan mandi junub kan tadi maksudnya, bersetubuh, keluar air mani, darah haid, darah nifas, wiladah, betul? Dan mati orang Islam selain pada mati syahid. Contoh tuan-tuan, dia bersetubuh ataupun keluar air mani. Kalau ikut sunnahnya, dia bersihkan dulu. Ada najis ke, benda-benda yang bercegah air sampai ke kulit anggota badan, ada cat ke, ada getah ke apa, bersihkan dulu. Kemudian dia bersih, sunat mengambil wuduk. Barulah mandi wajib. Niatnya apabila air sampai salah satu anggota badan. Lapas niatnya contohnya nawaitu rafa'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu usul mafrud an jami'il badani fardun alayhi lillahi ta'ala. Banyaklah niatnya tu. Dalam hati itu penting. Saja aku mengangkat dada besar kerana Allah, lintasan hati. Lepas tu ratakan air pada seluruh anggota badan. Sebab tu kena duduk kelengkang-kelengkang, gak bibir-bibir kena sampai. Tapak kaki kita tu, kalau mbien wong mandi ning parit, ning kolam. Sebab tu pernah saya ngajar bab mandi wajib, saya niatkan fardu mandi ada 2. Pertama niat, kedua meratakan air pada seluruh anggota badan. Saya terangkan niatnya apa, ratakan air apa. Dia cakap, "Ustaz, saya mandi kok niatnya tak sama yang Ustaz baca. Saya Ustaz ambil gayung aja, saya baca Allahu Akbaru kabira. Saya pun sambung, walhamdulillahi katsira. Benar Ustaz." Saya cakap itu memang betul, tapi doa iftitah. Kenapa bersebut Allahu Akbaru kabira? Sebab mandi hadas besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Habis kalau mandi kecil, Allah yang maha kecil. Dia pun senyap, dia tak boleh jawab. Yang perempuan diam aja. Ya, orang Batu Pahat ni sebelum PKP kan asal ada majlis ilmu ada makan. Ni ada makan tak ni? Nanya pula. Tak ada tak apa, saya gurau aja tuan-tuan. Saya nak pergi makan, tiba-tiba ada perempuan datang. Gek mening gitu loh. Ayo. Rupa-rupanya single mother. Gek nangis-nangis gitu. Saya kalau nampak perempuan nangis memang letih tuan-tuan. Kalah saya. Ustaz, saya dah 5 tahun kematian suami. Dah 5 tahun kematian suami. Saya hidup dengan arwah suami 30 tahun Ustaz. Maksudnya dah 35 tahun. Itu tak campur akil balik Ustaz.
Saya mandi kok tak sama yang macam Ustaz Ajuh. Ya Allah. Dia sedih dengan gitu. Ustaz, cuba semak niat saya yang dalam hati pun tak sama, Ustaz. Baca Kak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baguslah tu sudah. Celam celum tanggal suajeruh melpuning kolam. Ini macam tak Arab. Dia niat apa? Celam celum tanggal suajeruh melpuning kolam. Maksudnya celam celum tanggal seluar dalam terjun dalam kolam. Ini yang salah, jangan buat ya. Nanti wah, aku niatnya salah rupanya. Celam celum tanggal suajeruh melpuning kolam. Ini yang salah. Makcik belajar dengan siapa? Makcik belajar dengan Mak Bidan. Makcik ni adik-beradiknya ramai. Jadi makcik anak sulung. Ngalah tak sekolah, adik-adik sekolah, dia tak sekolah. Tengok, baik dia belajar. Okey, dah lagi tajuk ni. Jadi tuan-tuan, dia ambil uduk, baru mandi. Itu ikut sunnah. Ada orang pula, dia mandi dulu, baru ambil uduk. Itu sunnah sendiri. Maksudnya bukan sunnah daripada sunnah Rasulullah. Ada orang pula mandi hada besar je. Dia tak ambil wuduk. Terangkat tak ada kecilnya? Terangkat. Tapi walau bagaimanapun tak samalah yang ikut sunnah tadi. Tapi kena jaga. Mana tahu tengah gosok-gosok tadi, perut jarinya ni perut jari. Tercekel manuk. Ini dalam tapi ni tahu. Manuk tahu, bukan dokeh. Manuk eki. Tu dalam kena belajar bab fiqh lah. Kalau nak cerita kat sini balik buku 3 nanti. Yang ngajar bab fiqh tentang bab fiqh. Macam mana? Mandinya lepas tak? Mandinya lepas kan? Tapi wuduknya? Kalau dia ragu kena ambil wuduk lagi. Dia boleh masuk masjid. Tapi kalau nak sembahyang kena ambil wuduk lah. Tapi kalau belakangnya batal tak? Sentuh 1 jam tak batal. Tapi tak kalah sampai 1 jam tuan-tuan. Itu ada bab fiqhnya tu. Jadi dalam bab adab besar, contohnya dia adabnya tak terangkat, walaupun dia sembahyang apa ni, witir 8 rakaat, tak sah. Apabila tak sah, terima oleh Allah ataupun tidak? Yang ketiga, amal ibadahnya sah tapi tak dipandang oleh Allah. Amal ibadahnya sah tetapi tak dipandang oleh Allah. Apa contohnya? Kowe matane abang iki kenapa? Aku ngangger bengi turune gorong jamaah lho. Aku nek wis tangi ku yo njikok wudu, yang baca Quran sampai sak juzuk. Lebar ku aku yo sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat tasbih. Yo sampai isuk tenan ki matane aku sing abang-abang ki. Maksudnya dia melakukan ibadah niatnya nak menunjuk-nunjuk. Sah tak? Sah. Tapi tak dipandang oleh Allah. Yang keempat, amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala, tak lama dipadam. Pahalanya dipadam tak lama. Contohnya dah setahun dipadam. Contoh. Ni saya selalu kalau kat YouTube selalu YouTube pula saya ulang-ulang. Contoh. Ni contoh ya, tak ada kaitan hidup atau mati, jangan terasa pula. Sejuk tak kat masjid? Sejuk tak bang? Sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk. Kalau tak sejuk ni ada something wrong ni. Sejuk tak? Sejuk. Kenapa sejuk? Sebab ada kipas helikopter. Dia tak cuba aircon tau. Nanti buat aircon terasa pula. Ada kipas helikopter. Kalau helikopter tu, ni kalau tak boleh pasang, ni kalau pasang tanggal semua ni tu. Ada kipas helikopter. Kau tahu? Dah setahun ni, dia pasang dah setahun. Sebelum tu dia tak sebut-sebut. Dah setahun baru dia sebut. Agak-agak kipas ni boleh dengan sendirinya. Tak, berdiri dengan sendiri hanya Allah. Tentu ada orang yang sumbang. Ada orang yang wakafkan kipas ni. Engkau tahu siapa yang wakafkan kipas ni? Tak tahu? Bagi tahu kawan-kawan semua. Ana lah yang wakafkan ni. Contoh. Dia sebut-sebut kebaikan yang dilakukan dah setahun padam. Itu yang kita sangat takut tuan-tuan. Kata mbah saya, arwah nenek saya. Dah aku 9 ni. Satu lagi.
Kalau anak saya dia cakap, kalau kita bagi sesuatu ibaratnya koyo buang uyuh. Buang uyuh nanti. Buang yang kecil. Tuan-tuan kalau buang yang kecil ada sebut-sebut tak? Mam, kau nak tahu tak mam, malam tadi sejuk. Saya buang yang kecil 5 kali mam. Ruginya ada. Ada tak tuan-tuan ungkit-ungkit buang yang kecil? Tak ada. Jadi contohnya kalau kita bersedekah ke apa ke, jangan disebut-sebut. Jangan diungkit-ungkit. Dan akhir sekali tuan-tuan, amal ibadahnya sah. Diterima oleh Allah. Dapat pahala. Tapi pahalanya diambil orang sebagaimana yang saya cakap tadi. Kita bukan setakat menjaga hablum minallah, kena jaga hablum minannas. Jadi saya rasa setakat itu saja pada malam ini. Kalau dia silap dan salah harap dapat dimaafkan. Ya, mudah-mudahan kita di lain masa dapat diketemukan lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni kalau dia silap salah harap dapat dimaafkan. Saya ni kalau cakap memang kasar-kasar sebab saya orang kasar, bukan orang halus. Ya, jadi kalau ada salah silap harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamin darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.